الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur pada malam ini kita dapat duduk untuk meneruskan agenda pengajian dan kuliah kita yang berhubung dengan kisah di dalam Al-Quran. Pada malam ini tuan-tuan, satu lagi cerita yang menarik juga, yang sangat penting untuk sama-sama kita mendengar dan kita mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang akan kita dengar tentang suatu kisah, cerita yang berlaku kepada seorang manusia yang dikenali sebagai Ummu Musa, ibu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita mungkin jarang dengar orang cerita tentang mak Nabi Musa alaihi salam. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang watak, peranan yang dimainkan, yang berlaku kepada seorang wanita, perempuan yang mengandung dan apabila melahirkan anak diarahkan oleh Allah untuk menghanyutkan anak itu ke dalam laut. Fil yam, Quran cerita. Kita tak boleh bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu. Sebab itu Al-Quran bila nak menceritakan tentang dahsyatnya kiamat, Quran sebut tentang seorang wanita yang sedang memegang, mengendong, menyusukan anak dia. Ketika dia melihat berlakunya kiamat, dia melepas, dia mencampakkan anak itu kerana terkejut melihat kiamat. Dahsyat. Quran cerita tentang hal ini. Nabi sebut yang mengandung gugur, keguguran, terkejut. Nak bagi tahu huru hara
kejadian yang berlaku di akhir zaman itu, Quran dan hadis menyebut tentang seorang wanita yang menyusu mencampakkan anak dia. Jadi malam ini tuan-tuan, saya akan cerita pada tuan-tuan suatu kisah yang sangat menarik tentang perjalanan seorang ibu yang melahirkan seorang rasul. Dan anak yang dia lahirkan ini bukan calang-calang orang, bukan manusia biasa, rasul, ulul azmi, Nabi Allah Musa. Kalau tidak kerana ibu dia, Musa tak akan selamat. Tindakan ibu dia yang menghanyutkan dia, yang meletakkan dia ke dalam sungai dan menghanyutkan dia, menyebabkan dijumpai oleh Firaun, dan Firaun ambil belah dia. Kita nak baca kisah ni ya? Kisah ibu Ummu Musa, mak Nabi Allah Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang kisah mak Nabi Musa ni pada 2 surah. Ada 2 tempat dia. Yang pertama di dalam surah Taha. Yang kedua di dalam surah Al-Qasas. Tak banyak, tapi peranan dia, tajuk dia tu besar, tapi cerita dia tak banyak. Kita tengok apa yang Allah cerita dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke-7. Kita nak ringkas pasal masa kita terhad. Di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jal menyebut, wa auhayna ila ummi Musa. Quran guna perkataan wa auhayna, dan kami mewahyukan kepada ummi Musa. Ummu, mak, ibu, Musa alaihi salam. Di kalangan ulama ahli tafsir, mereka bincang apa makna wahyu. Pasal Quran kata wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada mak Nabi Musa. Sedangkan kita tahu bahawa mak Nabi Musa ni dia bukan Nabi. Tapi Quran guna perkataan wahyu. Wahyu ni selalunya diturunkan kepada Nabi. Sebab itu tuan-tuan, wahyu di dalam ayat ini, dia bukanlah wahyu yang mana para rasul dapat. Para rasul alaihi mussalatu wassalam, di kalangan para nabi, mereka dapat wahyu melalui Jibril alaihi salam. Jibril mai. Tapi mak Nabi Musa, Jibril tak mai. Sebab itu kita tak boleh dakwa kata Jibril mai jumpa kita. Berat tu. Siapa-siapa yang ada duk mengaku kata Jibril mai jumpa dengan dia, dakwaan ini merosakkan akidah, kerana Jibril hanya turun kepada para rasul. Jangan duk buat gila. Kita Jibril mai kemarin. Nampak apa? Sekan. Kalau nama Jibril tu cerita lain lah. Ni Jibril alaih ruh. Dalam Quran tuan-tuan jumpa perkataan
Ruhul Kudus. Bisa baca ada ayat wa ayyadnahu biruhil Kudus. Jibril tu di dalam Al-Quran disebut dengan nama Ar-Ruh. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Qadar, Allah kata apa? Tanazzalul malaikah, sambung, War-Ruh. Ruh tu siapa? Jibril alaihi salam. Jadi mak Nabi Musa alaihi salam dia bukan Jibril mai, tetapi kita sebut istilah yang digunakan ilham. Tapi ilham kita ni bukan ilham lagu kita duk faham tu. Pi tepi laut nak tulis lagu, awak ni nak cari ilham. Yang tu kita. Apa hang duk buat dalam jamban lama? Cari ilham. Tapi tuan-tuan, saya tak tahu, wallahu a'lam. Idea ni dia main macam-macam cara. Duk bawa kereta dia main. Kan? Kadang-kadang sambil ni dia duk main, dia main. Ilham kan. Apa? Tapi ilham yang mak Nabi Musa ni ialah suatu perkara yang Allah campakkan ke dalam diri dia, naluri untuk dia buat benda tu. Dan tuan-tuan, ilham ni bukan semua orang dapat. Pasal tu saya takut sekali lagi tuan-tuan duk buat gila, duk buat benda yang pelik, duk kata dapat ilham. Esok Jumaat tak mai. Awak abang tak pergi Jumaat, aku dapat ilham. Yang tu karut. Ilham. Ilham ialah Allah dia bagi ilham ni pada manusia yang dia pilih. Orang saleh. Sebab itu kadang-kadang bila kita tanya pandangan orang saleh, dia bagi pandangan, dia panggil firasat dia. Dia tengok tu, dia tengok. Sebab itu Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis kursi, orang yang dekat dengan Allah, dia melihat dengan pandangan Allah, dia berjalan dengan bimbingan Allah. Artinya bila dia tengok tu, Allah bagi petunjuk. Sebab itu kita digalakkan untuk memohon irsyad. Pitanya orang saleh, ada apa-apa kita nak buat, minta nasihat orang saleh, bincang orang saleh, kerana mereka melihat dengan bimbingan Allah. Tapi bukanlah bermaksud mesti betul, tak. Cuma mereka ni bila dia dekat dengan Allah, Allah kasih dekat dia, Allah bimbing. Dia nak cakap pun Allah bagi hidayah. Bukan sahaja Allah Ta'ala bagi wahyu ni kepada ilham ni kepada manusia. Ilham ni juga Allah bagi kepada binatang. Binatang pun dapat ilham. Umpamanya dalam Quran Allah sebut di dalam surah An-Nahlu, surah lebah. Lebah pun dapat ilham. Allah kata, wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajar wa mimma ya'rishun. Surah An-Nahlu ayat 68. Allah kata, dan dia mewahyukan, wa auha, dia wahyukan kepada siapa? Lebah, untuk mereka membuat sarang minal jibal, di bukit-bukit. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok, lebah ni dia ada di bukit. Cuma saya pelik lah. Tuan-tuan pun kena pelik juga.
kita nak boleh madu. Madu ni Quran sebut tau. Asal. Memang dia ada keberkatan. Madu ni memang ada keberkatan. Ada barakah dia. Quran sebut. Madu zaitun ni Quran sebut. Ada berkat dia. Cuma madu ni benda yang susah nak dapat. Dan dia bukan ada macam kita boleh duk bancuh ikut. Ini punya banyak. Tak dan lebah tu kan? Nak naik, nak khabar, nak pergi ambil kan? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, banyaklah orang cerita kata madu ni semut tak mai, semut tak urung. Tapi kebanyakan madu yang kita beli ni semua dia hurung. Saya duk ingat ayam gula kot. Pasal tu kita makan kena kencing manis. Madu. Kemudian banyaklah dia kata tak berbuih lah apalah. Nak minum tak boleh guna apa camca besi, kena pakai camca plastik. Macam-macam. Tapi tak apalah, makan bilah madu kan. Makan madu. Bermadu ya tak boleh. Makan madu tak apa. Wa auhayna. Quran kata wa auha, kami wahyukan ilan nahl, kepada apa dia ni, lebah. Artinya Allah guide, Allah berikan satu panduan kepada lebah ni. Nak buat sarang, pergi ke jibal, bukit-bukit. Jabal, jibal, bukit-bukit. Pergi ke mana? Wa minasyajar, pergi ke pokok-pokok. So apa poin kita? Yang mak Nabi Musa dapat ni bukan wahyu yang dia jadi rasul, tapi ilham. Ilham ni boleh dapat pada manusia dan boleh juga kepada haiwan. Allah bagi petunjuk tu. Allah guide dia. Di antara manusia yang paling banyak mendapat ilham, yang Allah Ta'ala bagi dekat dia panduan, yang Allah buka kepada dia rahsia, yang dia boleh nampak dan dia boleh buat tepat tindak tanduk dia, Umar Al-Khattab. Umar manusia yang banyak dapat ilham. Ilham. Okey. Sebab apa mak Nabi Musa tak boleh jadi Nabi? Pasal apa? Pasal apa kita kata wahyu yang dia dapat ni bukan wahyu yang lantik jadi rasul, bukan wahyu yang Jibril bawa tu, bukan wahyu yang mana nabi-nabi lain dapat. Kerana mak Nabi Musa alaihi salam perempuan nak pergi jadi nabi kok mana? Quran kata wahyu-wahyu yang diberikan sebelum daripada engkau Muhammad, kesemuanya daripada kalangan lelaki. Tuan-tuan janganlah duduk petikai pula. Awaklah yang Tuhan ni bagi semua nabi jadi laki, laki semua jadi nabi. Kami orang perempuan tak boleh jadi nabi. Kami pun boleh juga. Kan? Tak apalah, ada panjanglah tajuk ceritanya. Orang perempuan pasal apa tak boleh jadi nabi. Tapi nabi-nabi ni semua di kalangan. Dan tuan-tuan, walaupun nabi ni di kalangan orang laki-laki, tapi bukanlah semua lelaki ni mesti jadi nabi. Dan orang laki-laki ni tak payahlah duduk harap. Apa yang memang nabi pun laki. Dia tak ada jaminan lah. Cuma kita nak bagi tahu dia, mak Nabi Musa dia wanita, dia tak mungkin dapat wahyu dilantik menjadi nabi. Itu jelas. Apa yang Allah wahyukan, yang Allah Ta'ala campak, ilham. Nanti saya akan sebut tuan-tuan, ilham. Ada hadis serta ilham. Apa yang Allah campak kepada mak Nabi Musa ni, tuan-tuan tahu apa yang dilakukan oleh Firaun
Firaun ni pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, tuan-tuan tahu kan, dia mimpi bahawa akan lahir seorang lelaki, anak lelaki daripada Bani Israel. Di Mesir ada dua puak. Satu dia panggil Qibti. Firaun dengan Nabi Musa, mereka bukan satu klan, bukan satu bangsa dah. Mereka bukan satu kaum. Firaun Qibti, Musa Bani Israel. Dan Bani Israel ialah pendatang yang masuk ke Mesir. Asal mereka daripada Palestin. Ihbitu Misra. Mereka pergi Mesir. Jadi mereka ni, yang Firaun ligan nak bunuh tu siapa dia? Lelaki Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia sembelih, yuzabbihuna, dia sembelih anak-anak lelaki, abna', dan dia lepas anak-anak perempuan. Tahun yang Nabi Musa beranak tu, tahun yang dia tangkap anak jantan Bani Israel dan dia bunuh. Tengok, tak jadi cerita. Apabila lahirnya Musa alaihi salam, tapi Quran ni cerita dia ringkas tau. Dia tak habaq sepatah pun siapa dia mak Musa ni. Dia hanya kata Ummu Musa. Nama pun dia tak habaq. Dia sebut mak Musa, mak Musa, mak Musa. Siapa dia? Nama apa? Tak habaq. Dan tuan-tuan tahu, Quran tak cerita kesudahan mak dia pergi mana. Tak ada. Cuma Quran kata mak dia melahirkan dia, lepas tu melepaskan dia, menyusukan dia, habis. Lepas tu Musa apa semua ni tak ada. Cerita mak dia tak ada lah. Kita nak habaq apa? Kita bukan nak kenal mak dia siapa dia. Kita nak tahu apa yang mak dia buat. Yang tu yang penting. Kita ni jangan duk kira siapa dia. Kita kira apa yang dia buat tu. Sebab manusia ni, saya minta maaf lah, kita bukan terima satu benda tu kerana orang tu, tapi kerana perbuatan dia tu betul. Siapa yang buat tu tak penting. Sebab kita tak mau ada ta'assub. Dalam masyarakat kita ni, dia ada satu penyakit yang tak guna. Penyakit apa? Penyakit ta'assub. Dia bukan kira perbuatan tu apa dia. Dia akan kira buat apa? Dia kira siapa buat. Kalau geng dia buat, tak kira lah politik ke, agama ke, apa ke. Kalau geng dia buat, betul. Tak betul pun, betul. Yang ni dia panggil ta'assub. Yang ni yang dia panggil asabiyah. Dia bukan kira perbuatan. Sebagai contoh, malam ni pasal malam, betul tak? Kalau kawan baik dia kata malam ni ada pasal malam, betul ya. Tapi kalau musuh dia kata malam ni ada pasal malam pun, dia tak terima. Saya bagi contoh mudah bagi faham. Malam ni memang pasal malam, tapi yang habaq tu musuh dia. Malam ni ada pasal malam tak? Hak yang dia berkelahi, dia benci tu kata malam ni ada? Tak ada. Dia nak kata tak ada pasal. Dan kalau kawan dia yang baik tu, malam ni ada pasal malam, dia tahu kata ada. Kawan baik dia kata tak ada. Tak ada. Yang ni masyarakat itu. Macam tu juga orang perempuan. Bukanlah semua, orang lelaki pun sama lah.
Laki dia bawa balik ni, saya cerita taksub ni, duduk dalam masyarakat ni taksub. Mau kalau pok dia, merah pun hijau, hijau pun merah. Fahamlah. Laki dia bawa balik gulai masjid. Dia tak tahu siapa buat. Dia tak boleh apa abang. Tak tahu ada masjid order gulai mana, tak tahu. Dia pun makan. Wih, sedap bang. Sedap. Bila sedap, dia akan tanya siapa buat. Ni yang kata taksub ni, yang kata benci ni, yang kata bila satu orang benci dia tak adil ni, yang dia jadi tak ketahuan ni. Aku tanya Tok Syok masjid, tadi order kat siapa? Dia kata order kat Bedah hujung kampung. Dengar nama tu musuh dia. Dalam duk hiruk elok-elok dia cawak tuang dalam singki habis. Laki dia tanya, awak yang hampir tok bukan sedap ah? Tawak. Pasal apa? Pasal yang masak tu musuh dia. Sedap pun tak sedap. Ini bahana ta'assub. Dia bukan kira benda tu, dia akan kira tajuk tu, dia kira siapa orang tu. Yang ni kita tak mau dalam masyarakat kita. Orang yang dia suka tak betul baca pun baca betul. Orang yang dia tak suka kalau baca betul pun dia akan kata tak betul. Dia cari juga tak kena. Dia akan cari juga tak kena. Kalau orang yang dia suka tu kentut pun wangi. Tapi kalau orang yang dia benci tu minyak wangi pun dia kata busuk. Maka hadirin mukminin, sebab itu Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan kerana kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tak berlaku adil. Pasal hampa tak suka kat dia, pasal hampa benci kat dia, hampa pitenyeh dia. Quran kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nampak? Baik. So kita sambung. Mak Nabi Musa ni bila dia lahirkan Musa alaihi salam, ni kita nak kena habaq awal-awal ni, dia bukan tahu kata anak dia tu nak jadi nabi. Tuan-tuan kena ingat. Allah sejuknya perut, ringannya perut, mengandung Musa, hang jaga Firaun. Dia tak tahu. Dia bukan tahu dia manusia biasa. Dia tak tahu. Dia kata anak dia macam anak orang lain. Tuan-tuan bila baca kisah-kisah ni, tuan-tuan kena ingat bahawa mak Musa, mak Isa, mak-mak ni, hatta mak Nabi sendiri tak tahu kata tu akan jadi Nabi. Aminah tak tahu. Semua riwayat-riwayat yang kata Aminah tahu kata Nabi itu akan jadi Nabi, tak betul. Kita baca dalam kitab Berzanji, ketika lahirnya Nabi, mari Asiah, Maryam, semua mai jadi tok bidan. Ini semua riwayat palsu, tak betul. Ketika mak Nabi mengandung mai cahaya lah apa, semua ini tak benar. Mengandung jadi ringan lah apa. Mak Nabi Isa mengandung Isa, tapi dia juga sakit ketika nak melahirkan anak. Taklah dia tabik dah Isa, tak ada terang lagi. Tak ada nak menerang lagi, tabik dah Isa. Nabi. Tak. Allah dia buat macam mana manusia-manusia lain, sama. Baik. Tapi kalau mak Musa tahu kata Musa ni nak menang Firaun, nak tenggelam apa semua, tak jadi cerita. Masalah dia tak tahu. So tuan-tuan kena baca, dia tak tahu. Quran kata an ardi'i. Nombor 1 Quran sebut bila dia lahir Allah suruh
mak Musa menyusukan Musa. An ardi'i, menyusukan Musa. Dalam surah Al-Qasas ayat 7, menyusukan Musa. Ada sebab tak? Ada. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita tak boleh. Sebab itu Doktor Salah Abdul Fattah Al-Khalidi kata, pengajaran yang paling penting kita boleh belajar kata Nabi Musa ni, banyak benda yang kita tak sangka, tak jangka dalam hidup kita, Allah rancang dia jadi, tak tahu kok mana. Tuan-tuan kena tengok sebab itu kadang-kadang kita tak baca, dia boleh jadi kok tu, kita rancang kok ni, dia pergi jadi kok tu. Kita duk ingat dia nak jadi lagu ni, tentu dia pergi jadi lagu tu. Semuanya di bawah perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Quran kata mereka merancang, Allah juga merancang. Sebaik-baik rancangan itu Allah. Dan kalau Allah tak izin, sekali kita tengok macam mana Allah ajak Firaun. Allah ajak, hang nak bunuh Musa, aku hantar pi depan hang. Pasal apa hang tak bunuh? Nampak? Sebab itu saya tuan-tuan, benda besar yang kita belajar daripada kisah Musa, hebat macam mana pun kehendak, perancangan, kuasa manusia tak boleh menandingi kekuasaan dan kehendak Allah. Hang tak payah teruk-teruk cari Musa. Hang tak payah-payah pergi cari Musa. Aku hantar Musa pi depan hang. Pun hang tak boleh bunuh. Tercokoh. Orang Kelantan kata duk tercokoh depan tu. Pun hang tak boleh buat apa. Pelik tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak macam mana kehebatan, kehendak Allah, kekuasaan Allah. Allah kata dia nak bunuh Musa, dia cari Musa, dia tak payah cari, Allah hantar pi. Tu dia tak boleh buat apa. Nampak tuan-tuan, dia tak boleh buat apa kalau Allah tak izin, Allah tak nak, Allah tak berkehendak. Lam yasha lam yakun. Pasal apa kita tak bergantung kepada Allah? Dan pasal apa kita duk takut kepada manusia? Dan tuan-tuan, hebatnya Allah nak ajar kita daripada cerita Musa ni. Musa yang nak menjatuhkan Firaun, yang dia bunuh berapa ratus ribu orang dah tu, duk membesar depan mata dia. Orang yang akan menjatuhkan kerajaan dia, yang meruntuhkan Firaun tu, dibesarkan depan mata dia. Dia tak boleh buat apa. Yang nak berjatuh tu yang hang bela tu lah. Tengok Allah tunjuk kat kita, kalau dia nak, siapa pun tak boleh buat apa. Firaun nak bunuh Musa ni tak payah, tapi dia besar lah. Firaun membesarkan orang yang akan menjatuhkan dia. Pasal apa? Rancangan Allah. Dan kita kadang-kadang tak terfikir, macam mana Musa nak selamat? Firaun tangkap habis. Cara Musa nak selamat, Firaun tu kena belah. Pasal apa? Pasal dia yang duk tangkap orang. Kalau dia yang bela, tak kena. Tapi kalau orang lain bela, kena. Tengok Tuhan punya bacaan. Kalau tuan-tuan tak acilah dah dengar cerita ni, saya akan pergi bagi kat Firaun. Tak acilah. Agak-agak tuan-tuan, kan? Kalau tuan-tuan berada pada tempat mak Nabi Musa, tak ada siapa terfikir, nak selamat anak aku pergi serah kat Firaun. Lagi jauh kita lari, lagi jauh kita sembunyi. Tapi lagi jauh hampa sembunyi, lagi cepat hampa kena tangkap. Paling selamat pergi serah diri. Pasal itu tuan-tuan, orang habang lah, saya tak tahulah betul tak betul, tapi masalah dia, ramai orang dengar ceramah kita, bocorlah rahsia kita. Paling selamat, benda yang mahal kalau kita nak sembunyi dalam rumah kita ni, kita kena pergi bubuh tempat yang paling mudah orang tengok. Contoh, tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi duduk simpan dalam bilik, pergi simpan dalam tempat tuan-tuan rasa tang ni paling selamat ni, dalam bilik, dalam mari, kunci, tang tu yang paling tak selamat. Buh depan pintu.
Sahih. Dia tak sangka. Kan? Berapa banyak benda yang paling selamat ialah benda yang kita pitak depan. Demikian Allah merancang. Nampak? Pertama, an ardi'i, menyusu. Okey. Budak-budak ni bila dia beranak, tuan-tuan agak-agak dia kenal ke mak dia? Anak tuan-tuan kenal masa beranak dulu? Mana ketahuan mana kan? Tapi pertama budak-budak ni mata dia bukan boleh nampak. Dia bukan nampak. Awal-awal dia beranak tu bukan dia nampak. Dia hanya boleh mengesan melalui bau. Pasal tu bila dia duduk dekat mak dia tu, dia boleh cium bau mak dia tu. Man. Lepas tu kalau dia pergi kat orang lain, dia teriak. Pasal apa? Pasal dia rasa bau lain. Dia bukan kenal. Dia tak nak kenal mak dia hak mana tu. Tambah kalau banyak mak, lagi tak ketahuan. Kan? Baik. Allah suruh menyusu sebab di hadapan sana nanti Allah Ta'ala nak bagi dia cam susu mak dia. Kita tak terfikir. Betul tak tuan? Dia cam. Tapi tuan-tuan cuba bayang tengok. Budak-budak ni tabiat dia kalau dia lapar, dia tak ada kira mak, dia tak ada kira susu siapa dah. Lembu tu pun dia cerah. Habis betul. Tapi Allah punya perancangan ni, tentera Allah ni banyak tau. Bukan tentera Allah ni malaikat semua ni. So hang menyusu dengan mak hang, Musa menyusu, mai mak nu, mai perempuan ni semua dia tak mau. Walaupun dalam keadaan dia lapar, Allah haramkan untuk dia, tak teringin, dia tak mau, dia tak minum. Menyusu tak mau. Tak apalah, panjang cerita nanti kita sambung. Quran kata pertama susu kan. Fa idza khifti alaih, apabila hang rasa takut, khifti. Apabila rasa takut Firaun nak tangkap, takut anak tu kena bunuh, fa alqihi fil yam. Quran kata alqihi ni campak, alqa, campak. Quran kata campak. Tuan-tuan, kita dalam hidup ni, kalau kita fikir, kita tak campak. Kalau kita fikir normal, kita tak campak. Tuan-tuan, kalau kita campak lagi cepat dia kena tangkap. Kalau tak mati di tangan Firaun pun mati lemah. Apatah lagi ada buaya dalam Sungai Nil kan? Buaya yang tak ada pungkok ke apa dia bercerita. Dia bercerita siapa cerita buaya tak ada kemaluan ke, tak ada apa. Buaya Sungai Nil dengan main. Singa pun makan pisang. Dia memang. Sambung. Quran kata fa'alqihi fil yam. Tahu dia. Tu saya nak kata dalam pengajaran yang saya nak sebut. Berapa banyak benda yang kita pun tak suka, benci, tak mau, buruk bagi pandangan kita zahirnya, tapi dia kesudahannya baik. Memang kalau kita baca tak bagus lah, buruk, tak elok. Pituk nama Nabi Musa, anak dia tahu Nabi Musa. Tapi kalau dia tak tahu pergi ke dalam sungai dan laut tu, dalam sungai Nil tu, macam mana Firaun nak jumpa? Macam mana dia nak hanyut mai depan bini Firaun? Tapi benda tu benda ke depan, mak dia tak tahu. Tuan-tuan rasa mak dia tahu? Duk elok-elok nah. Sekali lagi kalau Firaun jumpa hanya duk teriak pula.
Kan? Nak. Sebab itu dia suruh kak Nabi Musa buat apa? Satu lagi kak Nabi Musa, perempuan cerdik ni, kak dia. Dia kata, hang pergi tengok adik hang pergi kat mana. Dia pun ikut dia pun ikut apa adik dia. Tengok pergi mana? Tengok pergi kat Firaun. Tu peranan kak, dua orang wanita, mak dengan kak. Akhirnya Musa selamat. Wala takhafi wala tahzani. Allah campurkan dalam hati dia, jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut ni, jangan takut. Hang jangan takut apa nak jadi. Allah jaga. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak musafir, kita sebut apa? Bila tuan-tuan nak musafir, nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal keluarga, tuan-tuan baca doa apa? Tinggal kat siapa anak bini kita? Ni kita nak pergi Mekah 45 hari ni. Nak pergi mana-mana, kita nak tinggal anak bini kita kat siapa? Kita tinggal kat Allah. Sebab itu sunnah Nabi, astaudi'ukumullah. Kita kata kat anak bini kita, aku tinggalkan hampa sebagai barang jagaan Allah. Allah jaga hampa. Allah astaudi'ukumullah. Aku tinggal hampa kepada Allah. Jadi Allah kata jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaik. Allah janji apa? Mak Nabi Musa, susukan dia, arahan dia susu. Bila mari perasaan cemas, takut, bimbang, lepaskan, hanyutkan. Jangan susah hati. Allah janji dia akan bawa balik Musa ke dalam pelukan dakapan mak dia. Allah janji. Jangan takut. Hang lepas. Kalau hang tak lepas, tak dapat. Waja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan lantik dia menjadi rasul. Akhirnya apa berlaku? Tuan-tuan, mak Nabi Musa alaihissalam, dia tak baca macam mana Tuhan nak bawa balik anak dia. Tapi Allah, rancangan Allah. Allah hantar Nabi Musa pergi ke Firaun. Kemudian bini dia, saya ringkaskan cerita, bini dia kata apa? Bini dia kata jangan bunuh. Tengok-tengok Bani Israel, laki pula. Firaun ni kau nak bunuh ke? Bini dia kata jangan. Qurratu ain. Qurratu ain. Bini dia kata jangan bunuh. Budak ini akan jadi penyejuk hati kita. Dia jadi anak angkat Firaun. Lepas tu Firaun pun carilah siapa nak susukan. Tuan-tuan, mak Nabi Musa ni dia dapat dua benda. Nombor satu, dia boleh dapat balik anak dia Nabi Musa. Dia boleh bela Nabi Musa. Tahu Firaun bagi apa? Firaun bagi gaji. Sebab itu kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah. Senantiasa berasa apa? Allah ada benda yang dia nakkan untuk kita. Sabar. Masalah memang ada lah. Hatta Nabi Musa pun tuan-tuan, dia bukan beranak happy macam kita. Kita ni kadang-kadang beruntung lebih pada Nabi Musa. Ada siapa-siapa, ustaz duk cerita Nabi Musa macam anak saya kecil-kecil dulu. Hantar ke sungai mana? Kita kalau nak banding dengan kehidupan para Nabi lah, yang kita baca ni, tak ada lagi lah yang sedahsyat ni. Kan? Habis sangat kena tinggal pasal nak pergi kerja. Kan? Itu je lah. Kita nak kena pergi kerja, tinggal anak kita ke orang. Tapi Allah ajak Musa. Dan tuan-tuan, kalau Allah biar Musa duduk dengan mak dia, Musa akan rugi tau. Rugi apa?
Mak dia Bani Israel. Bani Israel ni dia tak sama macam Qibti. Mereka tak dapat pendidikan. Mereka tak dapat layanan sebagai pribumi. Mereka ni ditindas. Firaun tindas Bani Israel ni. Tengok. Dibelah oleh Firaun, duduk dalam istana Firaun, dapat pendidikan kelas pertama, kehidupan sebagai pemimpin. Nampak? Dia boleh benda tu. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan kan, saya tak hukum lah. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatlah. Sebahagian keluarga yang miskin, dia serahkan anak-anak dia pada orang kaya di atas banyak sebab. Kita tak boleh lajah apa buang anak, apa tak sayang anak. Kadang-kadang perhitungan mereka tak sama macam kita baca. Sebahagian dah miskin, dah tak ada kemampuan, dia tengok ada orang nak bela anak dia boleh hidup senang, dapat pendidikan, dia serah lah. Pasal itu kita bukan boleh apa jual anak apa. Sebahagiannya mungkin atas niat jahat, tapi kita kena faham lah kan. Mungkin kalau dia duduk dengan kawan tu, mungkin dia pun tak ke mana, pipi belak kan. Allahu a'lam. Baik. Hadirin mukminin, apa lagi yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan? Okey. Dalam ayat yang kita baca ni, mak Nabi Musa alaihi salam dekat-dekat lepas dia hanyut tu, bukan terus dia dapat Nabi Musa terus hari ni hanyut, bukan esok terus dapat. Ada ambil masa jugalah. Mak dia ni buat benda tu di atas arahan Allah. Di atas arahan Allah. Allah suruh. Wahyu dapat, ilham tu dapat. Allah suruh. Tapi yang kata manusia ni, dia fikirlah juga. Dia takut dia tak dapat balik anak dia. Kalau tuan-tuan tengok di ayat-ayat hujung tu, Allah kata apa? Dia hampir nak cerita kata tu anak dia. Nah, habaq kata manusia ni, kalau dia kena ujian, iman terang mana pun, dia boleh tersesat. Pasal itu tuan-tuan, pagi-pagi doa, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Jangan ujilah kita dengan perasaan sedih dan duka cita. Pasal manusia ni, saya terus terang cakap, iman dia mungkin dia berasa kukuh, ilmu dia mungkin kuat, mungkin kita tengok dia hebat, tapi bila kena ujian kesedihan, kita tak tahulah. Tapi orang duk telefon banyak lah, duk kongsi. Petang tadi pun ada orang telefon cerita anak menantu depression, tekanan jiwa kan, masalah rumah tangga, dan dia alih kerana anak dia duduk dengan dia pun melihat masalah dia pun jadi tekanan kan. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok Jepun maju, Jepun ni maju, dahsyat Jepun ni. Kira ikan tu, depa tengok ikan tu boleh duduk dalam longkang tu lah. Kita bukan kata ikan duduk dalam longkang, kita mau jatuh dalam longkang tu pun mampu. Longkang kita. Tapi tuan-tuan tengok dia di Jepun ada apa? Gunung Fuji. Gunung Fuji kan. Banyak orang masuk dalam gunung tu, apa hutan tu untuk bunuh diri. Bunuh diri. Dan tuan-tuan tengok masa PKP hari tu pun banyak yang bunuh diri. Azan tu, sekali lagi saya sambung sikit kesudahan cerita mak Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey. Durus ataupun pelajaran yang kita boleh ambil lagi satu. Antaranya, Allah bila dia ambil sesuatu daripada kita, dia akan ganti dengan benda yang lebih baik dari apa yang dia ambil. Yang tu kita kena percaya. Antara benda yang wajib kita beriman, bila Allah uji, Allah tarik, Allah ambil, Allah duga kita dengan sesuatu, dia akan ganti dengan lebih baik daripada apa yang dia ambil. Tengok, mak Nabi Musa, Allah uji anak dia kena ambil, tapi Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Anak dia dapat balik dekat dia, anak dia membesar dalam keadaan yang lebih baik, dan dia pun dapat upah, dimuliakan, anak dia selamat. Sebab itu sunnah, apabila kita ditimpa musibah, kita baca doa apa? Allahumma ajur fi musibati, ya Allah, berilah pahala di atas apa yang engkau uji kepada diri kita ni. Fi musibah, dalam ujian kita ni, kita minta Allah Azza wa Jal
Bagi pahala. Sebab itu bila kita jumpa orang yang kena musibah, kita kata apa? Semoga Allah. Tuan-tuan pergi takziah tu. Kan bila kita orang kena musibah, kematian ke apa, kita disunatkan untuk memberi takziah. Kalau orang mati, masjid ni bagus. Masjid ni saya nampak ada satu sunnah yang dia buat. Menghidupkan sunnah masjid ni. Iaitu beri orang yang kematian keluarga. Pergi hantar nasi. Pergi hantar makan. Baguslah, itu sunnah. Beli nasi pergi hantar. Pasal mereka kalut daripada pagi duk urus keluarga, kematian. Tak ada anak. Tak tahulah keluarga kudam pergi makan mati. Mana ahli keluarga? Pikola. Sakan. Tak ada nak pikir makan lah. Daripada pagi kadang-kadang tak ada makan. Urus dengan kematian ni, Nabi kata sesuatu yang menyibukkan. Sebab itu kita yang tak berlaku kematian, yang tak sibuk, yang tak kalut dengan apa ni, kita meringankan dengan bawa makanan kepada mereka. Singgah nak pergi kedai tu, belilah nasi ke, buah ke, apa ke, buat pergi hantar. Pergi hantar. Bagi dia buat. Jangan pergi kita pula makan. Lagu pergi tengok orang sakit. Bukan kata makanan yang dia bawa dengan makanan hak pesakit tu pun cerah. Kita bagi dia makan. Apa takziahnya? Kita pergi sebut benda-benda yang boleh menenangkan hati dia. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala, semoga Allah mengganti sesuatu yang lebih baik, semoga Allah Ta'ala memberikan ketenangan. Kita sebut yang elok-elok. Dan kita dilarang sebut yang tak elok. Kita pergi rumah kawan tu, mati pak dia, semoga Allah bagilah ganjaran pahala, semoga arwah ayah ni tenang, dia ni orang yang baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan dia jawab soalan. Sebut benda-benda yang boleh menghiburkan, tasliyah, memberi jiwa dia tenang. Dan jangan menakut-nakut dan jangan menyebabkan dia bersangka buruk. Pergi duk sebut tak elok pula pasal pak dia. Kita mampu dah apa? Kena dah apa? Tak tahu dah malam ni jenuh jawab. Ini bukan takziah, ini duk pergi gempak clean lah. Tak boleh. Dia sebut benda-benda yang elok. Wa khluf li khairan minha. Sambungan doa tadi, ya Allah gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kita tuan-tuan jangan guna kesedihan kita untuk cari simpati orang. Jangan guna kesedihan kita untuk nak cari simpati orang. Agama tak suka kita meminta-minta. Kita jangan duk buat perangai ni sebahagian orang dia modus operandi dia. Ni kena jaga-jaga ni. Orang agama, bukan orang agama. Tuan-tuan orang beriman ni kena jaga. Orang yang bagus ni mudah ditipu. Pertama, agama larang kita duk meminta-minta. Yang kedua, jangan guna ni. Quran tak bagi kita meminta-minta ni. Sakit sikit duk buat teruk, duk buat lorak. Tolonglah aku ni, kaki nak kena kerak. Awak jadi bisui siapa nak kerak kaki ya? Kaki tu sakit. Kita ada 2 kaki ya. Tapi minta sedekah macam nak kerak 10 kaki tu. Ini pun ada pok-pok yang buat teruk ni. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, mereka buat, tak tahulah betul tak betul. Kan orang buta ni kadang-kadang dia berlakon. Ada mereka buat video nak perkenalkan tu, pergi balas tabung dia, dandan celik. Dia kata main balik. Nampak ah? Sebahagian orang dia menggunakan, dia mengambil kesempatan di atas simpati dia. Lepas itu kadang-kadang tuan-tuan, JKM cerita ada yang sengaja. Tu yang kita kata tu, tahfiz 10 tahun tak siap-siap tu. Ada juga yang maib bagi rumah. Dia tak mau pergi duduk rumah elok, dia nak duduk rumah buruk. Pasal apa? Kalau dia pergi rumah elok, orang tak bagi sedekah dah.
Ni pun ada ni yang jenis akal jenuh ni. Kan? Buat teruk. Pi Baitul Mal, patah kaki. Elok boleh duit, tongkat tok ke tepi. Kan? Jangan tertipu dengan air mata buaya. Duk buat suara, tolonglah saya apa semua, duk buat muzik sedia-sedia ke, tiba balas cerah kat atas. Kena hati-hati. Kan? Semua buat muka welfare. Agama tak bagi. Pasal itu Nabi kata, siapa yang suka meminta-minta, dia akan bangkit di hari akhirat esok. Tidak ada isi di muka dia. Dia bangkit tulang rangka, tengkorak hidup. Kerana di dunia dia tidak ada maruah. Kita kena jaga maruah kita ni. Nampak? Baik. Hadirin mukminin, akhirnya saya nak tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita ambil satu hadis yang berkaitan dengan tajuk. Mana-mana tempat kita pergi pun, sebelum kita akhir, kita akan baca satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud ni, inna lisyaitan lamma bibni Adam walil malak lamma. Untuk manusia ni dia ada dua bisikan, dua ilham. Satu lammatan, dari lamma dia macam suara lah, bisikan ataupun ilham lah, kita kata cetusan daripada syaitan, satu lagi daripada malaikat. Satu mai daripada syaitan, satu tiap-tiap saya tuan-tuan ni semua ada. Fa amma lammatu syaitan fa i'adu bisyarr wa takzibu bil haqq. Tuan-tuan nak trace, nak kenal hok mana setan, hok mana malaikat, tengok bisikan tu apa. Mau kalau bisikan tu yang syar, yang jahat, yang buruk, tu setan lah. Kalau tuan-tuan duk lena, dia kata lena, jangan mangkit, lena oi syok, tu setan lah. Takkan malaikat. Tuan-tuan duk lena, lepas tu duk dengar lena oi syok ni, sejuk hujan oi, malaikat ke setan ni? Takkan malaikat so tidur kan? Itu syaitan. Pasal itu dalam Quran kata asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu dia membisikkan kepada kamu, ni ustaz, saya ni berbelah bahagilah nak buat korban. Awak tak boleh buat keputusan lagi. Ada yang kata hang buat, ada yang kata tak payah buat. Hak mana satu setan? Hak setan tu hak tak suruh buat tu setan lah tu. Saya duk ingat hak tak payah buat tu malaikat. Yang ni pun kai. Tengok dia, kita tengok dia tu pun kecil alui, kecil besar. Kan? Ada orang dia tak boleh buat keputusan lagi ni. Nak tengok anak bulan hari Ahad ni. Hari Ahad ni nak tengok anak bulan. Pun dia tak boleh buat keputusan nak buat korban ke tak? Nak buat ke tak? Syaitan yang duk halang dia tu. Tak payah buat buat apa orang lain buat dah. Okey kan? Pergi makan orang sudah kan? Mahal ni, zaman-zaman gawat macam ni. Syaitan lah tu. Tapi awak suara dia tak dengar macam setan. Ni masalah tu, saya duk kata orang kita suara setan macam mana? Tu suara hantu mak lampir. Suara setan ni seruan, hasutan, benda-benda yang jahat tu setan lah. Kan? Benda-benda yang jahat tu setan. Ajak berkelahi bertumbuk ni setan lah. Bagi rasa marah, sangka buruk, syaitan. Tengok orang rasa benci, tengok bini rasa tak suka, benci, itu syaitan. Syaitan ni dia sentiasa bagi sangka buruk. Kan? Jahat syaitan. Adapun wa amma lammatul malak fa i'adu bil khair wa tasdiqu bil haqq. Adapun yang malaikat ni dia suruh benda yang khair dan tasdiq bil haqq, benda baik.
So muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kita dalam hidup akan bertembung dua suara ini. Dua godaan, dugaan dan ujian ini. Satu yang tarik kita untuk buat baik, satu yang tarik buat jahat. Doalah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan. La hawla wa la quwwata illa billah. Supaya Tuhan bagi kuat untuk kita tinggal yang jahat tu. Tuhan bagi kekuatan untuk kita buat yang baik. Dan satu lagi tuan-tuan, dunia lah ni dunia penuh penipuan, dunia penuh dunia macam-macam. Kita minta ke Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tuhan tunjuk hak betul itu bagi betul, tunjuk hak betul itu sebagai betul, dan bagi kekuatan untuk kita ikut hak betul. Dan tunjuk wa arinal batila batila, yang salah yang tak betul itu tunjuk bagi tak betul, dan bagi kekuatan untuk kita tak ikut. Macam kita kata tadi, tak betul tapi oleh kerana kawan ikutlah juga, geng. Ini doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat majlis kita. Mudah-mudahan cerita ibu Nabi Musa dan keajaiban Allah, saya selalu sebut Allah bila dia nak bagi, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah bila dia nak bagi satu benda, hampa halang macam mana pun, hampa buat macam mana pun, tetap akan sampai benda tu ke orang yang dia nak bagi. Tapi kalau benda yang dia tak izin untuk kawan tu dapat, wala mu'tiya, tak ada siapa boleh bagi kalau dia tak mau bagi. Dia kata Musa akan hidup selamat, membesar, duduk depan Firaun pun Firaun tak boleh nak buat apa. Tu yang kata kuasa Tuhan. Pagi-pagi baca 7 kali apa dia? 7 kali pagi, 7 kali petang. Esok pagi baca 7 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. 7 kali pagi, 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah. Hasbiyallahu la ilaha, cukuplah Allah untuk kita, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku berserah. Pagi kita sebut, petang kita sebut, cukup Allah Ta'ala sebagai pelindung kita. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah itu sebaik-baik pembantu dan sebaik-baik penjaga, pelindung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung saya, keluarga saya, tuan-tuan, keluarga tuan-tuan daripada perkara yang buruk dan perkara yang kita tak ingin. Allah jangan uji kita apa yang kita tak mampu. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada apa yang Allah uji pada orang lain. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalahum wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kita daripada apa yang Dia uji mereka itu, dan Dia melebihkan kita di atas setiap makhluk Dia. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.